Bagai-bagai ujian tiba, bermacam-macam musibah datang. Mungkin kita lah banyak lupa, pasan pitaruah nenek moyang. Nasi rasan usah dimakan, gulai lawak berkuah santan. Jikalau banyak nan terlupakan, mari bersama kita ingatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mardiah binti Muhammad Noor, pelajar ijazah Sains Kejururawatan di Masa Universiti, akan membentangkan tentang adat dan budaya dalam perkahwinan bagi masyarakat Minangkabau di Malaysia. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tuntutan tugasan dari subjek etika. Tahukah anda dari mana asal-usul masyarakat Melayu Minangkabau di Malaysia? Mereka berasal dari Tanah Tinggi Minangkabau di Indonesia. Majoriti mereka tinggal di bandar dan pekan besar Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, kebanyakan mereka tinggal di Negeri Sembilan, Johor dan Selangor. Bagaimana pula dengan adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Minangkabau? Adat yang mereka amalkan berasal dari kepercayaan animisme dan Hindu. Hal ini berlaku sebelum wujudnya kedatangan Islam. Mereka juga mengamalkan adat yang mengikut pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pepatah itu bermaksud adat mereka berpandukan hukum agama dan hukum agama pula berpandukan Al-Quran. Masyarakat Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan sangat sinonim dengan adat Perpati. Adat Perpati di Negeri Sembilan dan Nanning terdiri daripada gabungan adat Minangkabau dengan adat penduduk tempatan, yakni Undang-Undang Penduduk Tempatan. Adat Perpati juga merupakan penyatuan kepada beberapa adat, iaitu adat Nantigo, adat Elok Baleh, adat Tuan Disakato, adat tempatan Siak dan adat tempatan iaitu adat Benar. Sekarang saya akan jelaskan tentang adat dan budaya dalam perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu Minangkabau lebih dikenali sebagai adat senda menyemenda. Bagi pasangan yang bakal bernikah akan melalui beberapa acara tertentu. Lazimnya, pihak lelaki akan menghantar wakil untuk merisik tentang pihak perempuan. Kemudian, adat diteruskan dengan acara bertunang apabila pihak perempuan bersetuju untuk menerima pinangan pihak lelaki. Kemudian, adat diteruskan pula dengan adat mengembang cincin. Adat ini akan melibatkan ketua-ketua adat seperti buah pak untuk melihat cincin yang diberi oleh pihak lelaki. Kemuncaknya ialah akad nikah. Kemudian, adat diteruskan dengan menyambut menantu, menikam jejak dan adat menyalang. Istiadat pernikahan akan dimulakan dengan adat memasang olek. Apa itu olek? Olek pada zaman kini adat diteruskan dengan memberi gelaran, kemudian berinai kecil. Berinai kecil ialah di mana
pengantin perempuan, pada hari pernikahan, bapa pengantin perempuan akan ke rumah pengantin lelaki untuk bertemu dengan bapa pengantin lelaki dan menjemput pengantin lelaki untuk upacara pernikahan. Ketika bapa pengantin perempuan dan bapa pengantin lelaki bertemu, mereka akan mengadakan upacara menerima adat. Selepas akad nikah, pengantin akan bersanding dan berinai besar. Berinai besar pada zaman kini dikenali sebagai menepung tawar. Upacara perkahwinan sering kali dimeriahkan dengan upacara padam lilin, bersiram, adat hambat pintu dan hambat pelamin. Upacara padam lilin ialah upacara pengantin meniup lilin sehingga padam. Bersiram, pengantin perempuan dan pengantin lelaki akan disiramkan oleh ahli keluarga pengantin. Adat hambat pintu pula ialah apabila pengantin lelaki ditahan sebelum bertemu dengan pengantin perempuan dan diminta untuk membayar tol. Hambat pelamin pula ialah apabila mak andam mengacau pengantin lelaki sebelum dia duduk di sebelah pengantin perempuan. Sekarang saya akan jelaskan tentang adat bertandang ataupun adat menyalang. Adat ini ialah upacara pihak pengantin perempuan pergi ke rumah pengantin lelaki untuk pesta perkahwinan mereka. Ini bertujuan untuk memperkenalkan pengantin kepada kaum keluarga. Perarakan masuk ke kawasan rumah pengantin lelaki akan menaiki tandu. Rombongan tandu ini diketuai oleh bapa dan orang-orang adat. Rombongan ini membawa barang-barang seperti nasi besar, nasi kecil, tepak peminangan, tepak sirih dan juga bokor. Bokor ini ialah penganan untuk diberi kepada tuan rumah. Upacara yang akan berlangsung ketika adat menyalang ialah adat bersanding di pelamin, adat menyembah mertua, adat suap-suapan, adat berinai dan adat tepung tawar. Kesimpulannya, Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis masyarakat yang berlatar belakang yang berbeza. Namun, perbezaan tersebut bukanlah asbab untuk menjadikan ia satu jurang untuk warga negara ini berpecah belah, namun ia adalah tunjang yang mewujudkan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah meneliti adat istiadat dan kepelbagaian upacara perkahwinan bagi masyarakat Minangkabau, saya menyedari betapa indahnya setiap amalan yang diamalkan sejak berkurun lamanya. Setiap upacara dilakukan dengan tertib demi meraihkan kehadiran insan baru dalam keluarga. Malah, amalan yang menjadi budaya ini sangat harmoni dilihat apabila ianya tetap menjadi amalan sehingga kini. Lebat daun bunga tanjung, berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Gadis Aceh berhati gundah, menanti teruna menghulur tepak. Gula manis sirih menyembah, adat dijunjung di pinggir tidak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak, jangan mati adat.